wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, yang dihormati lagi disegani Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim yang berusaha juga dedikasi Ibunda Rasulullah Mansur bersama barisan ahli jawatan kuasa Gubernur Iman yang sangat dialu-alukan dan dihargai, hadirin pencinta ilmu serta penginfak istiqomah Gubernur Iman, pilihan Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, terpilih lagi kita untuk mengimarahkan kuliah duha pada pagi ini dengan tadabbur surah Ali Imran ayat yang ke-28. Semalam kita tadabbur ayat ke-26 dan ke-7 yang menguatkan lagi tauhid kita tentang kekuasaan Allah, pemilik kerajaan seluruh jagat raya ini, yang mudah dan untuk menukarkan siang dan malam, malam ke siang serta menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup, serta perbendaharaan Allah yang tiada batasan. Masya Allah, tabarakallah. Saya pasti Al-Fadil Ustaz dan semua hadirin pun sudah bersedia untuk menyambung tadabbur kita pagi ini. Oleh itu, tanpa melengahkan masa lagi, kita mulakan dengan pengajian kita pada pagi ini dengan bacaan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim yang bagi memohon keberkatan majlis. Dan dengan segala hormatnya, saya persilakan sekaligus memulakan halaqah ilmu di taman-taman syurga kita pada pagi ini. Falyatafadhal maskura ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita punya pengacara. So kita sampai pada ayat yang ke-27 semalam tu di Laila fin Nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu ma tasha'u bighairi hisab. Ayat ini juga boleh dilihat begini. Allah lah yang mengeluarkan, Allah lah yang menjadikan seseorang tu mukmin dari keluarga yang kafir. Dan Allah juga boleh jadikan orang tu kafir dari keluarga yang mukmin. Allah boleh keluarkan orang mukmin daripada keluarga yang kafir dan Allah boleh jadikan orang tu kafir dari keluarga yang mukmin. Kerana itu semua berdasarkan hati dia. Kalau hati dia hidup, hati dia beriman. Kalau hati dia mati, hati dia kafir. Tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Sama juga Allah boleh hasilkan, keluarkan anak-anak yang pandai daripada bapa atau anak-anak yang bodoh daripada bapa yang pandai. Sebab kepandaian, kebodohan itu tidak diwarisi. Itu tak ada dalam DNA. Itu adalah hasil kehendak, kemampuan, kemahuan dan usaha kita. So, kalau usaha kita tu bertepatan dengan kehendak Allah, maka dia menjadi seperti mana apa yang Allah mahu. Kan? Katakanlah, sunnatullah, dia ada sunnatullah. Sunnatullah ni apa? Perkara yang Allah sudah tetapkan dia, dan dia akan pasti berulang. Contohnya dengan usaha kita boleh berjaya, itu sunnatullah. Kita makan boleh kenyang, itu sunnatullah. Tapi ada juga orang makan-makan tak kenyang-kenyang. 2 pinggan, 3 pinggan rupanya bawa jin. Kan makan-makan tak kenyang-kenyang. So sunnatullah ni api membakar. Air tu menjadikan basah. Angin tu mendatangkan rasa nyaman. Itu sunnatullah. Dan sunnatullah inilah bila dikaji, kita keluarkan istilah istilah moden, kita kenali sebagai sains. Sains, S-A-I-N-S, sains. Sains itu ialah sunnatullah. Sebab benda tu tetap,
tetap. Kalau besi dicairkan dia jadi begitu. Pada suhu begini dia cair. Apa nama, kalau kapas tu digosok-gosok dihasilkan elektrik statik. Benda tu tetap berlaku bila-bila masa. Itu sunnatullah. Jadi dari sunnatullah inilah manusia boleh melihat, boleh belajar, boleh mengkaji. Bayangkan kalau alam ini Allah tidak jadikan tetap. Contohnya, hari ini api membakar, besok api menjadikan basah. Lusa api tu boleh dimakan, dipotong-potong macam kek. Kan bingung kita. Dia ni binatang apa? Api ke apa? Dan kita tahu, kita pernah belajar dulu sebelum tuang kelas sains dulu. Alam ini terdiri daripada 3 bentuk. Sama ada dia dalam bentuk cecair, ataupun dia dalam bentuk wap, cecair wap, ataupun dia dalam bentuk apa tu nama dia? Apa ya? Dia ada cecair. Pejal. Yes, pejal. Dan dia dalam bentuk uap. Dalam bentuk udara semacam tu kan. Dan kita lihat api tu dia dalam kategori apa? Dia pepejal ke, dia cecair ke, dia dalam bentuk gas ataupun uap. Kan pening tu. Tapi api tetap begitu. Api tu tetap begitu. Dan kita pun tak tahu api tu dalam bentuk apa. Dalam bentuk gas. Adakah api itu gas? Atau api itu adalah hasil daripada gabungan cecair dengan haba, ataupun pepejal dengan haba, ataupun uap dengan haba. Itu bentuk sunnatullah. Api itu sendiri kita tak tahu dia ni dalam kategori apa. So, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah akan beri rezeki pada siapa yang dia nak tanpa dia kira. Tanpa dia pernah kira. So ayat ini adalah doa yang hebat. Start daripada Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'. Itu doa yang sangat hebat. Dan bila kita faham doa ini dan kita baca, sebenarnya dia akan menjadikan akidah kita, fahaman kita, kepercayaan kita semakin kukuh dan tidak terumbang-ambing dengan sebarang perubahan. Kalau dulu tahun 80-an, kita mungkin stabil kerja kita itu dan ini. Tapi bila meningkat tahun 2000, 2020, semakin tidak stabil. Perubahan yang berlaku dalam ekonomi dunia, dalam pemerintahan. Tapi bila kita baca dan berpegang dengan ayat ni, kita tidak terkesan dengan perubahan-perubahan itu. Sebab hati kita kekal percaya Allah yang berkuasa ke atas segalanya. Allah boleh jadikan negara ini aman, Allah boleh jadikan negara ini kucar-kacir. So harapan kita, pergantungan kita hanya pada Allah. Bukan pada negara yang aman, bukan pada takut kepada negara yang kucar-kacir. Sebab kita yakin kebaikan itu hanya datang dari Allah. Bukan pada suasana negara itu macam mana. Kan? So bila kita tidak terkesan dengan perubahan suasana dalam dunia, kita akan terbangkit rasa tauhid dan sentiasa ingat serta sedar segalanya dalam lingkungan kekuasaan Allah. Tiada sebarang elemen, tak ada sebarang manusia, tak ada sebarang kejadian yang boleh menentukan sebaliknya. Dengan sebab itu, doa-doa semacam ini kita perlu syukuri kerana Allah yang beri nikmat kepada kita melalui ayat-ayatnya.
Bila dapat nikmat, kita syukur. Dan bila keadaan tak stabil, kita bersabar. Sebab Allah mahu uji. Allah yang cabut nikmat tu. Sebab Allah berhak untuk menguji kita dengan pelbagai cara. Itu. Kan? Dan ada ulama yang kata lepas kita baca lafaz-lafaz doa ini, kita boleh bacakan apa sahaja doa yang kita mahu. Kerana dalam berdoa kita berharap kepada Allah. Dan harapan itu hanya pada Allah sahaja. Dan berharaplah kepada Allah. Sebagai contoh dalam nak dapatkan kemurahan rezeki. Berharap hanya pada Allah. Jangan bergantung pada makhluk. Walaupun mungkin kita ni jenis berniaga mungkin. Atau kerja makan gaji. Tapi pelanggan, kan, gaji itu semua adalah makhluk Allah dalam tangan Allah. Kan? Bila kita baca bahawa semua kejadian itu Allah boleh buat, maka logiknya minta balah pada Allah sahaja. Ustaz menyorok ke? Mungkin saya punya line kot yang kurang kuat. Tak apalah. Nanti kejap-kejap lagi dia keluarlah tu. So kemudian ayat 28. La yattakhidil mu'minunal kafirina awliya. Janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai awliya. Awliya bukan sekadar teman rapat. Awliya maksudnya orang yang sanggup membantu waktu kita dalam kesusahan. Itu awliya. Ini bentuk undang-undang kejayaan. Ini bentuk undang-undang kejayaan. Dalam hidup ni, orang yang bertauhid patutnya tidak berkawan dengan orang yang akidahnya salah. Wali dalam ayat ni bukan hanya bermaksud kawan rapat, tapi wali ini ialah kawan yang boleh diharap bantuannya waktu kita susah. Tu la yattakhidul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mencari kawan kena betul. Bukan mengharap pada orang-orang kafir yang konon-konon, dia boleh bantu aku ni kalau aku susah. No, tidak. Dan bayangkan ayat ini diterima oleh para sahabat di Mekah waktu itu. Dan sebelum mereka masuk Islam, mereka banyak bersahabat dengan orang-orang musyrik. Malah orang-orang dekat Madinah sudah lama menjalankan hubungan yang baik dengan Yahudi. So bila turun arahan macam ni, sebenarnya sangat susah untuk mereka nak mengabaikan, nak tinggalkan kawan-kawan musyrik. Well, dah lama kenal kot, dah lama berkawan. Kalau dulu sebelum Islam sama-sama perang. Sama-sama menang perang. Dan bila turun ayat ni, Islam beritahu kawan boleh, tapi jangan jadikan mereka sebagai wali. Jangan harap bantuan mereka. Islam tidak melarang berkawan baik, berkenalan baik. Tapi untuk hidup berkawan tu, dia ada panduan-panduan, dia ada batas-batas. Antaranya, berkawan ni, dia punya poin utama, akidah yang sama, mengamalkan syariat yang sama. Dan ni persahabatan yang baik. Yang kedua, kita berkawan ni dengan dasar nak tolong orang yang susah.
Dan kalau kita dalam posisi nak menolong, tidak semestinya yang kita tolong tu akidahnya kena betul baru kita tolong, tak. So kalau kita nak tolong, kita boleh tolong orang-orang yang kafir. Islam tak melarang dalam hal kita nak menolong. Yang ketiga, kita kena berkawan dengan orang yang berlainan akidah. Tapi dalam hati kita, kita tak setuju dengan akidah dia. Kita berkawan dengan dia, tapi dalam hati kita, kita tak setuju dengan akidah dia. Dan dalam masa yang sama, kita kena tunjukkan akidah yang baik supaya satu hari nanti dia akan dekat dengan agama. Gitu. So la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman akrab, kawan baik yang diharapkan bantuannya selain daripada orang beriman. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in. Dan siapa yang melakukan demikian itu, Allah tak bantu dia. Falaysa minallahi fi syai'in. Tiadalah dia daripada Allah dalam suatu apa pun. Dia tidak ada dalam agama Allah walau sedikit. Kerana dia dikira redha dengan kekufuran yang dilakukan oleh kawan-kawan mereka yang kufur. Sedangkan tugas kita bila kita berkawan, antara kita punya prioriti ialah kita nak mengajak dia ke arah kebaikan. Nak mengajak dia ke arah kebaikan. Tapi yang berlaku sekarang, ternyata kawan bukan Islam kita lebih baik dari kita. Macam mana tu? Dia pula yang tegur kita. Kan? Terbalik kot. Dan ada exceptional Allah sebut, illa an tattaqu minhum tuqah. Kecuali kalau kamu nak menjaga diri dari suatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka. Apa maksud dia ni? Ya, kita bernegara, kita kena jalinkan hubungan baik dengan Amerika supaya kita tidak dikacau ganggu oleh negara lain. Macam tu. Tapi bukan menjadikan Amerika tu sebagai pelindung. Kita cuma nak jaga diri dari suatu yang bahaya. Sama juga dalam negara kita, ada non-Muslim yang menjadi pemimpin negara. Kita tetap kena hormat sebagai pemimpin. Begitu. Kita kena hormat dia sebagai pemimpin. So yang paling tinggi adalah keinginan orang beriman. Kan. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat terhadap dirinya. Ada Ibn Taymiyah pernah keluarkan syarat-syarat bagaimana nak melantik pemimpin. Terutamanya bagi jawatan-jawatan kritikal dalam negara. Yang jaga wang, janganlah ambil orang non-Muslim. Kan, yang jaga pertahanan, yang jaga pendidikan, janganlah sebolehnya ambil mereka. Tu Ibn Taymiyah pernah gariskan tu. Kalaupun ada berlaku percampuran pemerintahan,
Sebab tu dulu zaman Tun M, zaman Pak Lah, zaman Najib, cuba tengok barisan menteri kabinet. Yang non-Muslim dapat jawatan apa? Menteri Sumber Manusia, Menteri Kerja Raya, Menteri Pengangkutan. Tapi jawatan-jawatan kritikal dalam negara, pendidikan, cuba tengok, siapa menterinya? Kewangan, siapa menterinya? Kan, pertahanan, siapa menterinya? Kan? So, dia ada, kita perlu melihat kepentingan negara tu. Sebab dia adalah jawatan-jawatan kritikal. Dan dia ada jawatan-jawatan yang tidak kritikal. Contohnya KPDN SCP. Kementerian Perdagangan dalam negara, dalam negeri dan hal ehwal pengguna. Sebab Allah perintahkan, wa yuhadzirukumallahu nafsah. Allah perintahkan kamu beringat-ingat, berhati-hati terhadap Allah. Kenapa? Allah ajar supaya kenal dia dan sifat Allah. Kena ambil tahu. Sebab kadang-kala kita mendahulukan manusia berbanding Tuhan. Allah nak kita letak Allah di hadapan dalam buat keputusan. Jangan main lantik je. Letak Tuhan di depan. Wa ilallahil masir. Kerana pastinya kita semua akan kembali pada Allah. Al-Masir maksudnya tempat akhir kita. Destinasi terakhir. Setelah kita mungkin berkawan ke sana kemari. Kita merantau ke sana kemari mungkin. Jawatan tinggi. Kita buat macam-macam. Kita jadi Perdana Menteri. Semuanya itu setelah kita pergi merata, akhirnya kita akan pergi ke satu tempat. Itu destinasi akhir kita. So Allah mulakan dengan jaga muamalahmu, jaga hubunganmu. Kalau tak jaga, akhirnya kamu akan kembali bertemu Tuhan. Kan macam kita pesan pada anak kita nak pergi asrama. Jangan conteng arang ke muka mak bapak. Kan jaga diri. Jangan jangan campur baju dah guna dengan baju belum guna. Jangan tak basuh baju. Jangan pakai pakaian lembab. Macam-macam isteri kita nasihatkan. Bila jumpa bapak, ikut dia cakap mak kau. Mak kau dah bagi tahu semua dah. Sebab pesan-pesan itu, kemana pun asrama kau pergi, satu hari nanti kau akan balik rumah ni jumpa dengan mak bapak. Kan? Pesan-pesan itu perlu dilaksanakan kemana pun kau pergi. Nanti satu masa nanti kau akan balik juga. Paling tidak raya kau balik. Kau jumpa dengan mak bapak kau. Dan itu walillahil masalul a'la. Itu contoh simple. Tapi Allah nak bagi tahu begitu. Kau dilepaskan atas muka bumi ni, kau pergi ke mana tempat, kau berkawan semahumu, kau buat muamalah semahumu. Tapi akhirnya nanti kau akan menghadap Allah dan dipertanggungjawabkan atas segala perbuatanmu. Dan apa yang kita nak jawab kalau kita tidak taat kepada Allah? Ustaz, kalau orang Cina bagi duit kat kita, boleh ke kita terima? Ambil je, apa nak risau duit. Tapi Ustaz, kalau duit tu hasil judi, dia yang berjudi bukan kita. Kan dosa judi tu tidak diwarisi. Yang berjudi, dia yang dapat dosa. Duit dia tu halal bagi kita. Kalau dia nak bayar perkhidmatan kita ke, atau dia nak bagi sedekah ke, dosa dia tu tidak transfer, tak. Ambil je, dah orang bagi. Melainkan kalau dia bagi dalam bentuk apa? Sogokkan, rasuah, itu tak boleh lah. Kalau kita nak bagi non-Muslim, boleh je, boleh. Bagi je.
Muamalah macam tu tak ada masalah. Boleh bagi je. Kemudian Allah kata, kul. Maaf Ustaz, dah tentu duit tu kita tahu dia bola berjudi, dia menang judi. Dah tentu kita tahu duit tu haram. Boleh ke kita terima dia? Boleh. Yang buat benda haram dia, bukan kita. Boleh. Kalau tak percaya, kalau masih was-was dan ragu, boleh email Mufti Wilayah. Jeng jeng jeng. Boleh. Muamalah macam tu boleh. Kita bukannya nak mengkaji detail. Oh dia ni kerja apa. Bila kita cek-cek, rupanya toke babi. Kan? Jual beli babi kan haram. Tapi duit tu lah dia nak bagi kita. Alah duit ni nanti nak kena sertu ke macam mana Ustaz? Kan jadi susah. Kita hukum apa yang nyata jelas depan mata kita. Kalaupun kita kata, aku tahu dia berjudi. Ya ke? Kau nampak ke transaksi duit tu masuk dalam poket dia, tak bercampur dengan duit dia sedia ada? Kau nampak ke waktu dia berjudi tu, dia betul menang? Dapat duit tu atau dia berjudi tapi dia kalah? Tantang ni duit simpanan dia. Kan? Sebab tu dalam kaedah hukum, dia ada nahnu nahkum bizawahir. Kita berhukum dengan perkara yang depan mata kita nampak. Bukannya sangkaan-sangkaan. Sama juga macam begini. Kita jumpa dengan ada satu ketua jabatan yang sedang dihadapkan kes rasuah. Dia pula jemput kita pergi beraya rumah dia. Dia sedang dalam kes rasuah. Dia jemput kita datang beraya. Dia bagi duit pada anak kita. Mau terima ke tidak? Ini duit rasuah ke duit apa ni? Tak payah tanya, ambil je. Sebab yang ada autoriti untuk bertanya, kan? Yang ada autoriti untuk bertanya ialah penguat kuasa. Kalau duit dari suami hasil judi macam mana Ustaz? Betul suami berjudi? Betul. Awak pergi ikut dia pergi berjudi? Tak. Habis tu daripada mana tahu hasil judi tu? Saya sangka-sangka je. Sangka-sangka tak pakai. Saya tahu dia berjudi. Saya dengar dari siapa? Kalau suami mengaku duit tu hasil dia menang berjudi, yang haram dia. Dia beri kita tu nafkah, itu halal bagi kita. Nah, untuk maklumat lanjut, boleh emailkan pertanyaan ni pada Mufti Wilayah. Saya bukan Mufti, saya cuma jawab berdasarkan apa yang saya tahu. Bukan mesti nampak, mesti yakin, confirm apa yang dia buat. Dia bukannya sangkaan-sangkaan. Dia bukannya kita menebak-nebak. Kan biasanya manusia ni dia suka overthinking. Terutamanya yang berbeza jantina dengan saya. Kan? Overthinking. Nampak duit dia bagi, dah ambil je lah. Yang berjudi dia bukan kita. Dia yang dapat hasil haram. Dia bagi kita itu halal. Kan? Atau was-was, kalau was-was tak payah ambil. Kalau was-was tak payah ambil. Kan? So next, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam dada kamu, aw tubduhu atau kamu lahirkannya, ya'lamhu Allah, Allah tahu.
Allah tahu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tahu apa yang ada di langit dan di bumi. Apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu lahirkan, Allah tahu. Allah tahu dan Allah tahu apa yang ada di langit dan di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Dan ini kali kedua Allah ulang wallahu ala kulli syai'in qadir. Sebelum ni di mana kita jumpa? Ni innaka ala kulli syai'in qadir. Pada pemerintahan tu. Raja naik dan turun, kerajaan naik dan turun, orang mulia dan hina. So lagi sekali Allah ulang, wallahu ala kulli syai'in qadir. Sebab selepas daripada ini, Allah nak cerita, satu contoh yang membungkamkan. Yang menunjukkan ini contoh Allah berkuasa. Dan kuasa Allah tu sangat detail, sangat terperinci. Wallahu ala kulli syai'in qadir bermaksud Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu secara detail dan terperinci. Punya detail Allah tahu hari ini berapa butir nasi akan masuk dalam perut kita. Allah tahu. Kita pernah kira berapa butir nasi yang kita suap? Tak pernah kira, Allah tahu. Allah tahu berapa titis hujan yang turun membasahi bumi. Allah tahu. Itu detail tu. Detail. Dan setiap satu titis tu dia ada saiz, berat yang berbeza. Itu pun Allah tahu. Dan setiap saiz, berat dan titis hujan itu Allah tahu bila dia jatuh atas tanah, kesan dia pada tanah tu memasaj, menghasilkan gegaran, gelombang pada tanah untuk menyuburkan tanah. Allah tahu. Allah tahu. Dan setiap kali kita bernafas ni kan, setiap hela nafas, apa yang kita sedut, 16% oksigen beserta dengan gas-gas nadir yang lain. Allah tahu. Allahu ala kulli syai'in qadir. Sampai ke detail itu pengetahuan Allah. Maka bila kita diajar bahawa Allah tahu segalanya, ketika kita mendapat ujian, mungkin kesukaran, kesusahan, kita hanya kata, Allah nak uji aku begini hari ini. Tak perlu kita, tiba-tiba aku kena macam ni, macam mana ni? Takkan Allah tak sayang aku. Oh, no. Allah tahu. Suatu bila keyakinan kita meyakini Allah sangat tahu, apa pun berlaku, kita terima. Sebab Allah tahu. Kita je yang tak tahu. Allah tahu kenapa kita diuji begitu. Dan Allah tahu kenapa kita tak dapat. Kan kita minta tapi tak dapat. Allah tahu. Jangan risau. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Hari di mana tiap-tiap seorang akan mendapati apapun kebajikan min khairin muhdara, hadir, akan dihadapkan di hadapan dia. Hari di mana yauma tajidu, hari di mana kita dapati wujud kullu nafsin, setiap manusia, ma'amilat, apa yang telah dikerjakan, min khairin, perbuatan-perbuatan baik, muhdara, nampak depan mata dia. Dan ingatlah, kita akan jumpa balik amalan-amalan yang kita buat dulu dekat dunia. Kita mungkin dah lupa waktu kita kecil sekolah rendah, kita pernah tolong pimpin orang tua melintas jalan
Kita mungkin dah lupa waktu kecil-kecil dulu, ayah kita selalu bawa pergi masjid, kita tolong orang-orang dekat masjid tu, tolong beri air kepada jemaah-jemaah yang nak berbuka puasa. Kita mungkin dah lupa waktu kecil-kecil dulu, kita pernah tolong jemaah masjid, tolong hamparkan sejadah. Walaupun lepas tu kita berlari, bermain takraw, tolong susun selipar. Semua itu ada rekod dan Allah akan tunjuk semua sekali. Dan bila Allah kata di atas, wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah tahu detail. Tulisan kali ini, rekod kali ini sangat detail. Sekecil mana pun ia, sekecil senyuman lirik kita pada isteri walaupun dia tak nampak. Walaupun dia tak nampak, senyuman kita. Itu kalau senyum. Kalau muka monyok, bila mak kita tegur, itu pun detail. Itu pun detail. Jangan risau. Kalau dah ke neraka tu, kalau dah jodoh ke neraka, jangan risau. Ke neraka juga akhirnya. Sangat detail, sangat detail. Kalimah muhbarah dibawakan ke hadapan. Kenapa Allah tunjuk? Sebab Allah nak beri ganjaran. Allah nak beri ganjaran. Sebab kita nak kekal buat baik ni tuan-tuan, dia kena ada consistency. Kita, bila kita nak buat baik, kita sedang berperang dengan nature kehendak hawa kita ini, kehendak hawa nafsu kita ni kepada benda yang sebaliknya. Ditambah lagi dengan kita sedang berperang dengan bisikan-bisikan tentera syaitan. So benda tu nak konsisten, penat. Dan syaitan ni pula, dia banyak akal dia. Mungkin kita dah buat baik, tapi dekat hujung tu, kita harap apa? Harap-haraplah orang tengok. Habis jadi riak. Kita dah buat baik dah, tapi kat hujung tu, harap-haraplah orang tengok. Habis. Kosong. Jadi riak pula. Benda nak konsisten ni penat. Kan? So bila Allah datangkan budak kecil yang belum balik, kalau buat kebaikan dapat pahala juga. Dapat, mak bapak dia dapat sebab dipandu, ditunjuk oleh mak bapak dia. Guru-guru dia dapat. Man dalla ala syai' kafa'ilihi. Siapa yang menunjuk kepada sesuatu yang baik, dia akan dapat pahala seperti mana orang yang buat tu. So kalau buat benda baik, Allah akan tunjuk. Wa ma amilat min su. Tapi perbuatan-perbuatan yang su. Su ni apa? Yang buruk. Sayyi'ah ataupun su ni, dia asalnya bermaksud mayat. Mayat kan akhirnya membusuk, buruk dan membusuk. Dan biasanya su ni, perbuatan-perbuatan su ni, kita nak tutup rapat-rapat supaya orang tak nampak. Kalau orang nampak, kita malu. Tu su ni pekerjaan buruk, kecil atau besar, yang kita tak selesa kalau orang tahu. Kalau orang tahu perbuatan tu, kita malu. Contoh, Imam Masjid Negara, mungkin ada jeleng-jeleng tengok perempuan-perempuan pelancong-pelancong yang bukan mahram. Itu semua ditulis.
Dan kesalahan tu, kalau orang lain tahu, kan aib, malu. Atau suk. Dia akan ditulis, dia akan dipaparkan. Itu pun jika kita tidak bertaubat, tidak diampunkan sewaktu di dunia. Dan daripada kalimah su ini juga ulama melihat, menanggap bahawa boleh jadi dosa ini juga berbau. Dosa ni menghasilkan bau. Macam mana tu? Macam mana berbau tu? Yelah, kalau kita masuk toilet, malaikat mana nak ikut masuk toilet? Malaikat tak masuk toilet, tak masuk tandas. Tandas tu rumah syaitan. Tandas tu rumah syaitan. Malaikat tak masuk. Habis tu malaikat kiri dan kanan. Apa yang dia nak catat kalau kita dah masuk toilet? Kan apa dia nak catat? Dia hanya catat berdasarkan bau. Kalau kita buat suatu kejahatan dalam toilet, dia akan hasilkan bau. Gitu. So, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Waktu ada rekod kebaikan itu ditunjuk depan kita. Tapi jika ada rekod buruk, Allah kata dia, lelaki itu, kita, bila nampak rekod buruk kita, kita sangat berharap kalau amal-amal jahat itu dijauhkan daripada kita. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Semua orang akan berharap kalau ada cara untuk jauhkan benda buruk yang pernah dia buat dulu. Kalimah amadan maksudnya masa yang lama. Jauh sangat. Nak pergi sana tu jauh. Tak boleh dikira dengan masa. Kalau boleh bawa amal buruk ni jauh. Dan kemudian bukan saja amadan, Allah tambah perkataan ba'idah. Ba'idah sangat jauh. So bila digabungkan dua perkataan ni, Allah nak tunjukkan betapa orang tu sangat-sangat mahu dijauhkan daripada dosa itu dengan dia sejauh-jauhnya. Amadan ba'idah. Benda baik, bila kita nampak catatan amalan baik, ya kita nak dia ditunjukkan depan mata. Tapi kalau kita ditunjukkan dengan dosa kita berharap tak, aku tak nak dekat dengan benda ni, aku tak nak dekat. Kalau boleh dia jauh daripada aku. Dan setelah Allah beri gambaran tentang masa depan. Ni kan future, gambaran tentang masa depan. Bukankah kita manusia ini, dia suka tentang masa depan. Contohnya orang yang berjudi tadi. Dia suka tentang masa depan kalau dia tahu apa nombor yang dia nak tikam, nombor apa yang keluar. Dia tikam sekarang, boleh menang. Ataupun yang terlibat dengan apa? Dengan saham. Dia sangat-sangat nak tahu apa berlaku pada saham yang dia sedang beli ni. Naik ke turun. Dia nak tahu masa depan. Sama macam kita. Kan dah berkahwin, berumah tangga. Kita sangat-sangat nak tahu anak kita ni jadi apa. Kita nak tahu masa depan.
Dan sekarang Allah beritahu tentang masa depan. Kenapa kita tak happy? Sepatutnya kita gembira baca ayat ni. Wow, aku sedang diberitahu kepada Allah tentang, ini bukan ramalan, ini realiti masa depan, bukan ramalan. Patutnya kita gembira, aku telah diberitahu tentang realiti masa depan. Kalau buat baik, kebaikan tu dapat datang depan muka aku. Tak perlu aku tulis diary panjang-panjang. Oh, hari ni kebaikan aku tolong mak aku, tolong kupas bawang sambil nangis-nangis. Lepas tu mak aku tegur, kenapa kau nangis? Tak adalah mak, ni kupas bawang ni. Sedang kupas bawang kerana leka mengelamun terhiris jari. Adalah termasuk sikit darah. Aku harap-harap agar mak bapak aku tak jadilah raja bersiung. Panjang pula cerita diary dia. Segala kebaikan tu tak perlu ditulis, tak perlu catat. Allah dah catat, akan didatangkan depan mata. Dan keburukan kita juga akan ditunjuk. Dan Allah sendiri menggambarkan macam mana emosi manusia pada waktu tu. Kalaulah kejahatan dia buat, dia harap-harap kejahatan itu jauh sejauhnya. Jauh sejauhnya. Allah tidak sebut tentang bagai timur dan barat, tidak. Allah sebut tentang amadam ba'idah, jauh sejauhnya. Rupanya timur dan barat itu masih dekat berbanding perkataan jauh sejauhnya. Kan? Dan di hujung Allah kata, wallahu ra'ufum bil ibad. Allah sangat belas kasihan kepada hamba-hambanya. Ra'uf ni apa? Ra'uf ni dia tak boleh tengok orang susah. Mesti dia nak tolong. Jadi kalau dia tengok orang susah, hati dia remuk. Allah sedang gambarkan bagaimana sifat Allah ni nak bagi tahu, dia sangat tahu apa yang kita lalui. Mungkin suami kita seorang penjudi, mungkin anak kita orang yang macam ni, mungkin mak bapak kita macam ni. Allah tahu apa yang kita lalui tu. Dan Allah tahu kita nak kebaikan. Allah tahu apa yang kita nak. Allah tahu apa yang kita rasa. Allah tahu apa yang kita hadapi. Segalanya Allah tahu. Dan Allah beri itu semua untuk jadi ujian. So bila kita hadapi ujian, ada orang hadapi ujian dengan baik. Lalu Allah kata, aku akan tunjuk amal baik itu nanti depan mukamu. Tapi ada orang diuji malah menjadi semakin buruk. Dan Allah kata, aku akan tunjuk keburukan tu depan muka engkau. Dan kemudian Allah tutup. Allah memang sangat ra'uf. Ra'uf ni apa? Tak boleh tengok orang susah. Mesti nak tolong. So ini adalah ayat Allah memang nak tolong, nak bantu kita. Bayangkan kalau kita menghadapi ujian tanpa sebarang panduan. Ujian-ujian berat dan besar tapi tak ada panduan. Kita tak tahu nak buat macam mana. Ada kalanya kita boleh lalui dengan susah payah. Kan anak kita macam ni, kita marah begitu dan ujian tu berlalu. So bila datang kali kedua, kerana kita tak tahu, kita ikut pengalaman yang silam. Ujian tu berlalu. Tapi bila kita baca ayat Quran dan kita tengok, oh rupanya bila ujian begini, Allah mahu kita buat dengan baik kan. Amilat min khairin. Buat dengan baik. Buat dengan baik. Maka amat indah sekali sifat ini kalau kita faham
Dan bila Allah kata dia Ra'uf, barulah kita dapat rasa bahawa Allah tidak akan sekali-kali tinggalkan kita. Walaupun kita susah, tetapi kita sedar Allah sedang perhati, sedang lihat, sedang catat dan tulis apa yang kita sedang lalui. Dan kelak akan dibalas dengan kebaikan. Kalau tadi Allah kata janganlah kawan rapat dengan orang kafir, dengan perkataan Ra'uf, Allah sedang gambarkan Allah lah yang jadi kawan paling rapat, yang kenal, yang tahu apa yang kita lalui. Malah banyak keadaan kita tak perlu cakap pun. Kita tahu bahawa Allah tahu. Kalau tadi di atas tolong cari kawan, sekarang Allah kata dialah kawan tu. Wah, kan? Dan Allah juga tahu kadang-kadang kita memang nak jaga amal kita, memang nak jaga perbuatan kita. Tapi kadang-kadang kita tergelincir. Ialah hasutan syaitan dengan hawa nafsu. Maka ayat ni juga kan, wa yuhadzirukumullahu nafsah tu. Supaya kita berhati-hati. Maka cepat-cepatlah kita mohon keampunan daripada Allah dan berhenti daripada meneruskan agenda kesalahan-kesalahan kita itu. Sebab Allah Ra'uf, Allah sanggup untuk ampunkan. Allah sanggup untuk ampunkan. So tuan-tuan dan puan-puan, 9.23 kita berhenti dulu dan kita buka kalau ada siapa-siapa nak soal. Baik. Buat jemaah ada soalan boleh terusan bertanya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya simpan soalan ni daripada tahun lepas. Taklah, gurau je. Daripada semalam. Tapi sebab Ustaz tak buka soalan. Okey, Ustaz, semalam Ustaz cakap pasal politik, pemerintah, pilihan Allah kan Ustaz. Dia ada orang yang tak dapat terima dan mungkin tak faham lah. Bila Allah tetapkan satu perkara yang kita tak suka tu, dia mula mencari salah. Saya tengok macam kata-kata ni, kalau cari silap orang tu, memang jumpa lah. Sebab manusia tak sempurna kan. Apa yang saya rasa macam agak fikir dan sedih lah. Contoh, ada satu grup sepatutnya untuk sebarkan majlis ilmu. Komuniti untuk manfaat orang ramai. Tapi bila dicampur adukkan bab politik, kutuk mengutuk, masing-masing nak menegakkan, tapi mencerita dan membuka aib orang. Contoh macam pemerintah ke yang tidak disukai. Dan lepas tu macam isu Gaza contohnya, Palestin baru-baru ni yang panas. Memang bagus kalau kita ada rasa benci, marah pada Zionis, Yahudi dan sebagainya lah. Tapi mengeluarkan kata-kata kesat, mencarut. Adakah ini yang dikatakan menolak qada dan qada Allah tu, Ustaz? Bila kita berhadapan dengan takdir Allah, kita boleh buat dua benda. Dan itu pilihan kita. Sama ada kita nak tunjukkan akhlak baik ataupun tunjukkan akhlak buruk. So itu atas kita. Kalau kita tunjukkan akhlak baik, maka yang dapat baiklah. Kalau kita tunjukkan akhlak buruk, yang dapat buruklah. Apapun situasi. Katalah kita dengar berita orang ambil rasuah dan kita tunjukkan akhlak buruk, kita dapat dosa. Orang ambil rasuah tu dah tentu dapat dosa. Kita pula tunjuk akhlak buruk, kita dapat dosa. Tapi kalau orang tu ambil rasuah, dia dapat dosa, kita tunjuk akhlak baik. Kan kita tak salah sangka. Kan kita tetap mendoakan, ya Allah kau peliharalah anak bini dia. Ya Allah kau peliharalah keluarga dia. Kita tak ada maki-maki.
kita nasihatkan dia berubahlah, bertaubatlah, kita dapat bahagian baik tu. So apapun peristiwa berlaku depan mata kita, orang dekat Palestin gaduh, kita kat sini mendoakan, kita dapat kebaikan. Orang dekat Palestin gaduh, kita duk kutuk Zionis. Kita duk kutuk ni akhlak buruk, kita dapat dosa. Tak apa perlu kutuk orang. Kan sama macam kumpulan-kumpulan ni. Kumpulan ngaji itu, kumpulan ngaji ini, kumpulan politik itu, kumpulan politik ini. Kita hanya diadili berdasarkan apa respon kita. Apa respon kita? Kalau respon kita baik, kekal bersangka baik, kan? Kekal nak menjaga silaturahim, dan kita mengikut syariat. Tapi kalau respon kita, sudahlah, aku bosanlah dengan semua ni, begini dan begitu, caci maki keluar daripada mulut, buku kita lah yang bakal ditulis, sebab itu respon kita. Itu respon kita. Tapi kalau kita sebut Zionis tu Yahudi laknatullah, boleh kan Ustaz? Bukan semua Yahudi Allah laknat. Bukan semua Yahudi Allah laknat. Allah laknat Yahudi yang melampau. Kan Abdullah bin Salam tu asalnya Yahudi tapi sahabat Nabi. So bila kita sebut Yahudi, takkan nak sebut blanket semua Yahudi dia laknat. Habis sahabat Nabi Yahudi tu. Kan? So bila kita nak memberi gelaran, sebab tu Nabi tak pernah beri gelaran. Bila kita nak beri gelaran, ikutlah panduan Quran. Quran akan beri gelaran dengan sangat spesifik. Bila sebut tentang ahli kitab, Yahudi kan ahli kitab, Allah sebut ahlal kitab billadzina kafaru, ahli kitab yang kafir. Bukan semua ahli kitab, tidak. Cuba tengok, kita tengok. Macam mana Allah beri gelaran. Dia dalam surah dalam surah Hasyar. Mana. Dalam surah Hasyar, alladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir daripada kalangan ahli kitab. Ahli kitab yang kufur. Alladzina kafaru min ahlil kitab. Bukan semua ahli kitab. Allah tidak tujukan kepada semua ahli kitab. Tidak. Hanya yang kufur sahaja. Nampak tak? Kalau kita nak beri gelaran, ataupun kalau kita nak berdoa, doalah dengan lebih spesifik, terutamanya bila melibatkan mereka-mereka ni. Saya juga sebelum ni pernah tersilap bila bacakan doa kunut nazilah tu dengan Allahumma alaika bil Yahud. Allahumma alaika bil Yahud. Lepas tu Imam Besar Masjid Negara dia tegur. Kalau hanya berhenti pada Yahud, takkan kita nak serahkan urusan Yahudi ni semuanya pada Allah. Takkan kita nak melaknat Yahudi ni semuanya. So kena lebih spesifik. Allahumma alaikal Yahudi al-mu'tadin. Allahumma alaika bil Yahudil mu'tadin. Ya Allah, laknatlah Yahudi yang melampau, al-mu'tadin yang melampau. So itu panduan kalau kita nak meletakkan kata-kata semacam ni lah, kata-kata kutukan, laknatullah lah bagai, begitu. Ustaz, maaf nak tanya, dia ada 2 anak kecil, baby baru lahir dan meninggal dunia. Dia akan tolong ke menanti ibu ayahnya di pintu syurga? Jadi macam mana jika salah satu orang tuanya tak jaga solat, masih buat maksiat, adakah masih ada pertolongan tu?
Tentang solat, dia kena settlekan dulu. Kalau tak settle solat, tak ada sebarang pertolongan boleh diberi. Solat ni adalah usaha peribadi. Hubungan secara peribadi dengan Allah. Kalau hubungan peribadi itu tak settle, tak ada siapa boleh bantu. Nabi pernah berkata, beza antara orang Islam dengan orang kafir ialah solat. So kalau solat tidak dijaga, tak ada siapa boleh bantu. Walaupun anak kecil itu meraung-meraung minta. Tak. Malah boleh jadi bila yang solat itu datang berhadapan dengan Allah, baru anak kecil ni datang minta bantuan. Bila yang tak solat tu datang, tak ada siapa pun datang. Boleh jadi. Dan ada juga hadis yang sebut tentang anak-anak kecil yang jadi penghuni neraka. Ada hadisnya. Tapi tu nanti saya minta dari kawan. Dia pernah bagi tahu tu. Ingat anak-anak kecil ni semua masuk syurga ke? Ada dia masuk neraka. Saya pun terkejut. Cuma nanti saya dapatkan dia ke hadis. Assalamualaikum. Ada anak-anak yang masuk neraka. Cuma tak tahu kondisinya macam mana, situasinya macam mana. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Lagi sikit pada tajuk boleh, tapi ada cerita imam juga. Boleh? Boleh. Saya rasa orang yang paling tepat untuk bertanya kepada Ustaz lah. Sajalah nak pengetahuan kan, kadang-kadang ada orang bertanya orang yang lain-lain daripada Malaysia. Orang dalam Malaysia sendiri pun tak tahu. Berapa orang ya Ustaz imam masjid negara? 1. 10. 2. Ya? Imam Masjid Negara 10 orang. Okey, 10 orang. Imam besar masjid negara nama apa ya Ustaz? Ustaz Ehsan. Ustaz Ehsan bin? Ustaz Ehsan Husni. Orang Malaysia. Mestilah orang Malaysia, orang Gombak. Orang buatan Gombak. Takutlah dia orang Malaysia, lepas tu dia duduk Arab Saudi ke apa ke, baru balik ke tak ya? Memang bayi-bayi Ustaz ke umur pada Ustaz? Kalau bayi saya, dia bukan bayi saya lah. Dia dah tua. Tua-tua pun tak tua sangat lah. Umur 50 macam tu. 50, 52. Hari Jumaat ada masa dia mengimamkan ya Ustaz? Jumaat tak semestinya bergilir. Tapi kalau ada siaran langsung, kami akan bagi pada dia lah. Untuk handle siaran langsung. Ehsan bin apa tadi? Lupa dah. Ustaz Ehsan Muhammad Husni. Muhammad Husni. Terima kasih Ustaz. Kadang kita nak tahu juga kan, nak kita tanyalah. Umi belajar dengan imam masjid negara, ramai ke imam masjid negara? Tak terjawab. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebenarnya apa yang jadi dalam hidup kita kan, kesedihan kita bersama suami ke anak kita yang dah kahwin tu, kalau dia derhaka jugalah, kita sebenarnya kita tak perlu sedih kan, sebabnya memang Allah nak duga kita, sebenarnya Allah sayang kita. Sepatutnya kita tak perlu sedih apa yang berlaku tu semua. Betul tak Ustaz? Kita punya sebenarnya itu semua kehendak Allah. Kita cuma berserah pada Allah, kita mengadu ke Allah kan. Kita mohon rahmat daripada Allah. Itu je yang patut kita buat. Betul tak Ustaz? Ya, sepatutnya macam tu. Kesedihan ni sebab kita kenal, kita rapat dan kita dekat. Nabi sendiri sedih bila pakcik dia
keluarga dia tak nak Islam ni. Tapi bila Allah berikan Nabi motivasi berkali-kali melalui cerita yang pelbagai, cerita Nabi Nuh misal kata, bila Nabi Nuh kehilangan anak, kan, anak dia nak berenang, berlindung dekat bukit. So Nabi faham bahawa, Nabi semakin faham bahawa hubungan iman itu lebih penting, lebih besar berbanding hubungan darah. Namun bila ada hubungan iman dan hubungan darah, dia menjadi semakin kuatlah. So bila jadi macam tu, Nabi berazam untuk untuk memperkenalkan Islam kepada seramai mungkin manusia. Dia terima tak terima, kita bawa je. Satu, Nabi tak ada masa nak bersedih. Bukan tak sedih. Tapi kerana keazaman untuk memperkenalkan Islam kepada seramai mungkin manusia, kesedihan itu Nabi tangguh. Dan Nabi beri tumpuan, curahkan pula kesedihan kepada yang sudah Islam. Terutamanya bila sujud baginda, yang Nabi banyak curahkan air mata mendoakan tentang kita, tentang umat dia. So, kita ada beberapa pihak yang kita boleh letakkan kesedihan. Kita nak sedih orang yang tak nak terima, atau kita kekal mendoakan yang dah terima kekal dalam hidayah. Dan Nabi ternyata memilih kedua-duanya. Nabi boleh buat lah, kita tak boleh buat. Nabi boleh buat. Orang yang kekal, orang yang dah dapat hidayah, agar kekal dalam hidayah, diselamatkan masuk dalam syurga, Nabi sungguh-sungguh mendoakan. Dan Nabi pernah berdiri bila mayat seorang Yahudi diusung dan Nabi mengalirkan air mata sebab dia belum Islam. Cuba gambarkan apa perasaan Nabi waktu Abi Talib meninggal dunia. Pakcik yang sokong dia tapi tak Islam. Dah tentu Nabi sangat sedih. Cuma Allah beritahu, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak beri hidayah kepada siapa yang kau cinta. Bukan Nabi tak sedih, Nabi sedih. So panduan untuk kita, bukan kita tak sedih, kita sedih juga. Tapi kesedihan itu tidak menjadikan kita berhenti dari terus mengajak. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, yang masalahnya kadang-kadang kita ni manusia ada perasaan kan. Ada masa kita sedih sampai menitiskan air mata. Jadi macam mana kita nak, kalau boleh kita tak benda-benda macam perasaan tu selalu menghantui kita. Okey. Ya, sebab bila sebut tentang perasaan, dia adalah benda yang subjektif, benda yang halus, yang perlu di handle with care. Selalunya benda-benda yang halus, benda yang menyelubungi, perasaan kan dia blanket, dia macam selimut, dia tutup kita. So nak bebas daripada perasaan-perasaan yang sedih, yang buat kita stres, yang buat kita depres ni, maka lazimilah baca surah Al-Falaq. Al-Falaq. Kerana salah satu maksud Al-Falaq membelah. Salah satu daripada maksud Al-Falaq ialah membelah. Kita sedang minta pada Allah yang berkuasa untuk membelah. Kita minta Allah belahlah kesedihan, stres yang sedang menyelimuti kita. Supaya kita cepat sedar dan dapat cahaya, dapat panduan apa yang perlu dibuat. Itu sebab kesedihannya adalah gangguan dari luar. Bila dia menyelubungi kita, kita minta Allah belah.
So bila dah dibelah, kita keluar daripada situ, sekarang kita minta perlindungan pula daripada dalam hati kita. So yang itu kena baca surah An-Nas. Satu dua surah ini perlu dibaca pagi dan petang. Okay. Supaya kalau ada gangguan kesedihan, gangguan bisikan daripada dalam, kita selamat. Dan kita clear nak buat apa. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ustaz, saya ada berasa sikit sedih lah, baru ni. Di mana saya berbalik berumrah ya. Di mana perkara ini berlaku di Madinah. Di mana saya tak faham kenapa autoriti Saudi Arabia membenarkan orang bukan Islam masuk di Madinah. Dulu saya tengok TikTok sajalah. Tetapi benda ni berlaku depan mata saya. Di mana saya beranggapan bahawa orang ni bukan Islam kerana dia pakai skirt, tak pakai yang isteri dia buka sahaja, tak pakai apalah, macam orang biasalah. Jadi ini mengganggu fikiran saya sikit Ustaz ya. Kerana apa? Dan saya terfikir-fikir balik, kenapa benda ni berlaku? Kan? Kalau dia masuk di kawasan makam syuhadah tak apa kerana luar dia kawasan haram, tetapi di dalam kawasan Madinah. Jadi saya rasa dulu saya ingat TikTok ni macam itu je lah, tapi saya rasa mengganggu fikiran saya sikit untuk 2-3 hari selepas saya sempatlah ambil gambar sikit dan diam kan. Jadi ini yang mengganggu, yang menyebabkan saya kesedihan lah, rasa macam saya di mana dipelekehkan, di mana sahabat Nabi sendiri di situ adalah tempat yang paling suci, di mana telah dicemari dengan kedatangan 2 orang ni yang saya anggap bukan Islam kerana apa? Berpakaiannya bukan orang Islam. Mungkin saya berpandangan salah, tetapi sikitnya kalau dia orang Islam, sungguhnya dia menghormati keadaan, pakai jubah ke, tutup kepala ke, tapi seperti mana kita lihat di KL lah macam tu. Maaf Ustaz terima kasih. Okey. Jawapan ringkas itu under authority pihak Saudi. Jawapan kedua, Quran memang menggariskan tentang la tadkhulul musyrikina ba'da amihim hadha. La tadkhulu innamal kafiruna najasun fala tadkhulul masjidil haram ba'da amihim hadha. Orang-orang kafir ni najis akidahnya, janganlah dia masuk ke dalam Masjidil Haram ataupun tanah haram selepas tahun ini. Itu perintah dari Quran. Pemerintah Saudi ikut tak ikut, yang itu perkara kedua. Cuma bila kita lihat, ini tanggapan kita tak tanya pun dia. Tanggapan kita, oh ini bukan Islam kot, berdasarkan pakaian dia. Kalau kita melihat dari sudut kenapa diorang ni masuk dalam ni dan kita menganggap ini tempat eksklusif hanya untuk orang Islam saja, maka kita akan stuck di situ. Kecuali bila kita melihat, oh inilah peluang untuk kita dekati dan perkenalkan Islam. Saat dahulu zaman Nabi, yang keluar masuk masjid bukan hanya orang Islam, tetapi orang yang mahu kenal agama. Orang yang nak jauh daripada agama, dia tak akan jadikan Mekah Madinah sebagai tempat yang dia nak lawat. Dia akan lawat, baik dia pergi Las Vegas ataupun California. Dia datang ke situ, dah tentu ada sebab yang kuat dari Allah yang nak tunjuk pada kita. Sebab Mekah Madinah ni tuan-tuan, ada apa? Padang pasir. Padang pasir melulu. Bukan ada pantai, bukan ada taman tema, tak ada. Mekah Madinah ni padang pasir. Dan dia adalah penempatan, tempat tinggal. Bukan ada gedung mewah. Kalau betul dia nak melancong, nak berhibur, dan tentu dia akan pilih tempat-tempat yang lain. Tetapi mesti ada sebab besar kenapa dia nak datang Madinah. Antaranya mungkin curious. Dia nak tahu apa ada kat Madinah.
Yang dia kata tempat Nabi. Macam mana tempatnya tu? So bayangkan kalau dia benar kenal tentang Nabi, lalu Allah beri dia hidayah. Bukankah itu pahala yang sangat besar buat kita? Seolah-olah dia, kambing masuk ke dalam kandang harimau. Kan, dia datang menyerah diri untuk diberi hidayah. Kan itu sangat baik. So, terpulang pada kita melihatnya sebagai peluang untuk kita mengajak dia masuk Islam, ataupun kita boleh memilih untuk engkau orang kafir, janganlah dekat sini, pergilah main jauh-jauh tempat lain. Boleh? Allah beri kita dan kita pilih kita nak buat macam mana. So waktu mula-mula kita nampak, kita rasa memang yelah tak boleh lah ni ustaz, saya tak setuju. Ya, mula-mula sebab tak faham, belum faham. Tapi bila kita dah nampak jalan tu, yelah ustaz, kalau saya tahu saya pergi tanya dia. Dah lah cantik pakai skirt pula tu, pernya putih. Terus tanyakan je. Kan, terus tanyakan je. Tapi pergi tu jangan bawa isteri. Nanti kena tarik telinga. Ni sorang-sorang je. Kan, gitu. Ustaz, kalau kita mengata anak kita pada anak kita yang lain. Contoh, Angah tu kan, ibu tak tahulah. Ibu dah rasa-rasa dia tu anak derhaka je. Macam tu pula kita cakap. Okey. Dalam hal ini, kita ada panduan daripada Quran. Mengata anak yang lain terhadap dengan anak yang lain. Mengata tentang anak yang lain pada anak yang lain. Ada je Ustaz? Ada. Ni aku tunjuk. Kat mana? Surah Yusuf. Surah Yusuf. Dekat mana? Sini lah. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Hai anakku, jangan kau cerita mimpi kau ni pada adik-beradikmu yang lain. Kalau kita tengok sekali imbas, kalau kita tengok secara on surface, adakah Nabi Yaqub sedang menghasut Nabi Yusuf untuk buat jarak dengan adik-beradik yang lain? Adakah Nabi Yaqub sedang menghasut Nabi Yusuf supaya jangan cerita pada adik-beradik engkau, orang tu tak boleh percaya? Nabi Yaqub sedang menghasut Nabi Yusuf ke? Ma'adallah. Adakah kita nak tuduh Nabi Yaqub untuk mengumpat? Ini kan mengumpat. Jangan cerita pada adik-beradik engkau lain. Jangan. Tapi kenapa ada benda ni dalam Quran? Kenapa ada dialog ni? Sedangkan itu dalam kategori kita mengata anak kita pada anak yang lain. Adakah Nabi Yaqub sedang mengata anak dia di hadapan Yusuf? Ceng. Malah Nabi Yaqub kata, fayakidu laka kaidah. Jangan-jangan dia nak buat rancangan-rancangan pada engkau. Malah disebut pula syaitan. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Yusuf, kau tahu syaitan tu musuh yang nyata pada manusia tahu. Adakah dia sedang menisbahkan anak dia yang lain sebagai syaitan? Macam mana kita nak lihat ayat ni dan beriman dengan ayat ni? Okey, jawapannya begini. Ada anak-anak yang terlalu naif. Hatinya terlalu suci. Dia tidak menaruh sebarang sangka pada siapa-siapa pun. Contohnya Yusuf. Apa saja yang menggembirakan dia cerita. Tanpa dia boleh menapis, sebab dia belum ada pengalaman. Tanpa dia belum boleh menapis, adakah aku cerita ni sesuai ke tak?
apa yang aku kongsi ni sesuai ke tak. Saya bawa situasi begini. Saya ada 3 orang anak perempuan. Bila nak balik raya, dia akan jumpa dengan sepupu-sepupu dia. Pakcik-pakcik dia. So anak perempuan sepatutnya buat apa? Bebas untuk bergaul dengan lelaki-lelaki, sepupu dan pakcik, atau dia perlu ada batas-batas yang dia perlu hati-hati. So bila saya kata pada anak perempuan saya, nanti balik rumah sekian, jangan berdua-dua dalam bilik. Jangan duduk atas riba. Jangan suka bertepuk tampar. Tolong jaga aurat. Adakah bila saya sebut macam tu, saya tak percaya pada pakcik dia, sepupu-sepupu dia? Tidak. Saya cuma nak bagi tahu realiti pada anak ni. Sebab anak ni perlu di-guide. So kalau soalan puan ni, kata kalau kita mengata anak kita pada anak kita yang lain, apa tujuan kita sebut tu? Untuk panduan pada anak yang tak tahu ni, atau sekadar nak mengumpat? Kalau mengumpat tu, itu samalah humazah lumazah. Tapi kalau jadi panduan kepada anak yang naif, yang baru balik asrama, tak tahu cerita kat rumah, itu dibenarkan. Supaya dia lebih berhati-hati. Kalau bukan kita yang pandu, siapa lagi? Wallahualam. Kanak-kanak Islam meninggal ahli syurga. Macam mana anak-anak Yahudi? Adakah ahli syurga juga? Itu aku tak tahulah. Aku bukan Tuhan. Tak tahu dia masuk syurga ke tak. Ustaz. Kan nanti kalau aku kata anak Yahudi ahli syurga dan dia masuk neraka, nanti Tuhan tanya, engkau pandai-pandai nak masukkan orang syurga. Engkau Tuhan ke? Kan? Ustaz, saya nak sambung sikit daripada soalan Tuan Hasnul tadi ya, yang berkenaan dengan tanah haram. Sebab Madinah dengan Mekah tu kan tanah haram. Jadi setahu saya lah, tanah haram itu dia diharamkan kepada non-Muslim lah untuk masuk. Malah sebenarnya saya pernah duduk di sana, diorang memang ada signboard sepanjang jalan itu yang non-Muslim is not allowed, it's not allowed to this tanah haram. Tetapi persoalannya di sini, dia berubah pula sekarang. Jadi macam dia sangat mengelirukan kita lah juga. Tiba-tiba tanah haram itu pula jadi halal pada non-Muslim. So macam mana tu Ustaz? Okey. Terima kasih soalannya. Pertama, kerana tanah itu dijaga oleh penjaga 2 tanah haram. Kalau sekarang ni Sultan Salman. Maka dia di atas autoriti pemerintah Saudi sekarang untuk menggubal mana-mana undang-undang yang dirasakan perlu. So boleh jadi undang-undang yang dia gubal bertentangan dengan Quran. Banyak je undang-undang kita gubal bertentangan dengan Quran. So apa pun yang kita buat, sama ada kita menturuti Quran atau tidak menturuti Quran, katalah sebelum ni undang-undang kata non-Muslim is not allowed. So tak adalah orang non-Muslim datang. Tapi bila sekarang semakin longgar dan kita nampak non-Muslim boleh masuk dan kita rasa keliru. Kenapa dia boleh masuk? Dia tak dikenakan apa-apa ke? Tak ada pula bila dia masuk tu petir dari langit menyambar dia, menjadikan dia hitam geseng. Tidak. Allah kekal memberikan dia peluang. Kalaupun dia berjaya masuk, Allah kekal memberikan dia dan kita peluang untuk memilih. Sama ada kita nak menunjukkan, nak berpegang kepada non-Muslim tak boleh masuk. Lalu kita halau ke apa sedangkan autoriti membenarkan. Ataupun kita boleh ambil pendekatan berbaik. Masuk kenapa? Memang nak tengok makam Nabi atau nak melawat-lawat? Boleh.
Dan jangan risau, apa pun yang berlaku, bagaimanapun pemerintah Saudi menggubal dan menguatkuasakan undang-undang, hampir pasti satu hari nanti akan berlaku gempa di Madinah dan semua orang pada level munafik, bukan non-Muslim tahu, bukan hanya non-Muslim, semua orang pada level munafik akan melarikan diri daripada Madinah. Yang tinggal hanya orang beriman. Jangan risau. Okey, terima kasih InsyaAllah. Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz, saya nak tanya, kalau orang putus tunang, nak balik cincin tu, kena ikut adat juga ke? Kalau putus tunang, nak balik cincin tu, sebab tunang ni tak disebut dalam Quran. Yang disebut ialah perkahwinan. Dan dalam Quran ada peraturan, kalau bercerai, pihak lelaki perlu bayar balik mahar dia tu. Kalau nak bayar separuh pun boleh, kalau nak bayar penuh pun boleh. Kalau bayar penuh itu bercerai tanpa disentuh. Kalau bayar separuh tu itu adalah dia punya undang-undang dia. Tapi part undang ini dia atas budi bicara. Kalau kita rasa kita nak beri hadiah, bagilah terus. Kalau kita rasa kita bagi intan berlian. Lepas tu putus tunang. Kita nak balik sebab kita tahu nak dapatkan cincin tu bukan senang. Boleh je. Tapi saya tak tahu adatnya tu macam mana. Kena hantar tanda ke, kena gubah andaman sirih pinang ke, tu tak tahu. Tapi kalau adat itu menyusahkan, memadailah WhatsApp je pada mak bapak perempuan tu. Pak cik, mak cik, saya orang susah. Saya nak dapatkan cincin tu pun susah. Boleh tak kerana tak jadi nak melangsungkan ni, saya nak baliklah cincin saya tu. Tapi biasanya kalau nak balik tu sama ada, kalau orang tu nak bagi balik terus tanpa apa-apa compensation, okey. Tapi kalau dia mohon compensation, berbincanglah dengan cara yang baik. Berbincanglah dengan cara yang baik. Mungkin sebab saya pun malu juga sebab putus tunang ni, saya anggap cincin ni sebagai compensation. Tapi mungkin nilai cincin ni sangat bernilai buat awak. Okeylah, awak bayar je lah 500 juta, saya okey je. Kan, contoh, itu contoh, ayat contoh. Tapi yang penting ialah berbincang. Berbincang. Selalu kita tak nak bincang. Bila berlaku apa-apa, kita banyak miscommunication. Salah komunikasi. Kita tidak berbincang. Bila tak berbincang, kita hanya berpandukan apa? Sangka-sangka. Aku rasa macam ni kot. Aku rasa macam ni. So bila ikut rasa, siapa yang akan menguasai kita? Syaitan. Sebab rasa itu datang daripada bisikan-bisikan. Bila kita bincang, kita akan lebih harmoni. Wallahu a'lam. So, tak ada apa lagi? Okay, bye. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, sebelum kita tutup lah kan, saya macam terasa macam tadi bila kita tadabbur ayat 29 ya, 28 ya, yang tentang tak boleh bersahabat dengan orang kafir tu. Sedangkan saya sendiri sangat bersahabat dengan orang kafir dan juga bersaudara dengan orang kafir. Jadi saya terasa sangat maksud untuk ayat ni. Tapi apa yang saya boleh buatlah untuk, sebab saya tak boleh memilih takdir saya dan saya memang dah dilahirkan dengan keadaan macam ni. Jadi apa yang saya boleh buat, saya cuma menunjukkan akhlak yang baik kepada diorang. Tapi memang betul lah saya tak bergantung dengan mereka. Dan kalau
macam yang tadi tu dalam ayat tadi tu katanya kita harusnya bergantung dengan Allah kan. Kita harus bersahabat dengan Allah, bukannya bersahabat dengan dan berharap kepada mereka. Ya memang betul macam tu lah, tapi mereka yang kadang-kadang memerlukan pertolongan tu kita tetap tolong, dan kita tak ada bagi prejudis lah sebab mereka bukan Islam atau apa, sebab macam mana pun kita kena jaga silaturahim walaupun mereka tak seiman dengan kita, betul tak Ustaz? Macam tu caranya. Macam ni, tentang hubungan dengan orang kafir ni, selalunya yang jadi perbahasan ulama ialah tentang pentadbiran. Diharapkan orang-orang beriman ni janganlah beri amanah besar dan tinggi kepada orang-orang non-Muslim. Tapi bila bab berkawan, bersahabat, itu tak ada halangan sebenarnya. Kadang kita pun susah tengah-tengah malam, pancit kereta tak boleh hidup. Yang banyak nak membantu ialah orang-orang yang non-Muslim ni. Kawan-kawan kita Chinese, Indian, mereka sangat prihatin dengan benda yang macam tu. So, saya lebih melihat ayat-ayat semacam ini adalah tentang kenegaraan. Tentang amanah-amanah yang lebih besar. Sebab bukan kerana kita prejudis pada mereka, bersangka buruk yang keterlaluan, bukan begitu. Tapi sebab mereka tiada timbangan iman. Dan Allah sangat menitik beratkan tentang pertimbangan iman. Bila kita nak buat keputusan, kita akan melihat pertimbangan iman dahulu untuk menjadikan keputusan kita tu viable, boleh laksana atau tidak. Contohnya nak buat majlis khatam Quran. Timbanglah dengan iman. Kalau dah sekolah mubalik, buatlah tempat lain. Tapi dia dah jadi polemik. Seolah-olah macam kalau tak buat, agama ni tak harmoni. Siapa yang tak harmoni awalnya? Walhal kita minoriti dekat situ. Kita mengalah sudahlah. Dahlah premis dibiayai oleh pihak gereja. Kan walaupun didaftarkan dengan Kementerian Kementerian Pendidikan, tapi selama ini premis tu dibiayai oleh pihak gereja. Pihak gereja berhak memutuskan apa jua keputusan. Tapi kenapa dia jadi semacam polemik besar? Siapa yang tak nak harmoni ni? Kita ke mereka? So kadang-kala bila dia tidak bila kita tidak melihat dia dengan baik, akhirnya kehidupan kita jadi tidak harmoni. Teruskan berkawan dengan mereka, boleh dia minta bantuan, tetapi pada perkara-perkara yang melibatkan akidah ataupun perkara-perkara yang melibatkan amanah-amanah besar, elakkanlah sebab pertimbangan iman tu tadi. Wallahualam. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz untuk pencerahan tu, sebab yelah saya memang terasa tau, sebabnya saya rasa betul ke tak boleh bersahabat dengan mereka, seolah-olah macam tak boleh rapat ke? Macam tu. Dia jadi, saya rasa macam bukankah Islam ini sesuatu yang indah, dan sepatutnya kita mengindahkan lagi, bukan kita mengehadkan atau prejudiskan dia lagi. Atau kita, macam soalan Kak Mira tadi tu pun, saya macam terfikir, betul. Kadang kita dah dekat atas jalan dakwah, tapi kita dok mengata orang, kita membanding-bandingkan, dan kita juga mengutuk orang, kita juga menghakimi. Kita lebih kepada sifat-sifat yang pendek kata tu tak baik lah, dan sangat mencerminkan kita punya akhlak yang memang tak indah pada mata dan perasaan saya lah. Jadi saya rasa patutnya kita tunjukkan yang terbaik lah, akhlak yang terbaik kan. Itu je jalan dakwah yang terbaik, saya bagi pendapat saya lah. Pendapat tersalah ke Ustaz? Okay. Baik Ustaz, Mas, ada lagi tak jemaah yang mungkin ada persoalan daripada apa yang telah kita bincangkan hari ini? Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Waalaikumsalam. Zikir Ya Allah Ya Rauf tu sesuai kita guna semasa situasi yang macam mana Ustaz? Ya Allah Ya Rauf. Ya Rauf ya.
Waktu bila ya? Entahlah, aku tak tahu. Tak tahu. Sebab biasanya zikir ni saya okey, pendapat saya tentang zikir. Saya suka mengungkapkan zikir berbentuk ayat Quran. Berbanding kita ambil petikan-petikan kecil, kan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Saya melihat zikir tertinggi mengingat Allah paling tinggi melalui Quran dan bacaan Quran paling tinggi dalam solat. So kalau kita boleh laksanakan itu sudah cover banyak benda. Berbanding kita memilih kalimah-kalimah tertentu untuk diulang-ulang baca. Bukan salah, bukan tak betul, tak. Teruskan. Tapi pada part Allah ya Rauf tu nak guna tang mana, tu saya tak tahu. Tak ada dalam ilmu saya, tak ada dalam pengetahuan. Sebab cara saya berzikir mungkin berbeza dengan tuan-puan. Wallahualam. Saya lagi suka baca Quran berbanding zikir-zikir pendek macam tu. Lazimnya zikir pendek ni selepas solat lah kot. Saya sebut la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Saya mengambil yang yang dipandu oleh Nabi selepas solat. Selain dari itu, entah, tak ada kot, saya tak buat. Kecuali kalau yang hari itu kita belajar Rabbana amanna bima Rabbana amanna faghfir lana, kan, wabil ashari hum yastaghfirun. Kan Allah disebut tentang doa waktu sahur. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairul rahimin wa anta khairul ghafirin. Rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa anta arhamur rahimin. Tu doa sewaktu sahur. Kalau macam tu, ya, saya akan buatlah. Bila dipandu bila ada secara jelas dalam Quran ataupun sunnah. Tapi nama nak meneka-neka macam tu, tak tahu Nabi ada tak sebut macam tu. Ya Allah ya Rauf. Mungkin ada kot, saya yang tak tahu. Wallahualam. Assalamualaikum. Satu soalan lagi Ustaz berkaitan dengan pemimpin non-Muslim tadi. Macam ni, dalam suatu pilihan raya, dalam suatu kawasan tu, kesemua calon yang dipertandingkan tu semuanya non-Muslim. So dan ada yang macam kita nampak memang lemah, memang tak pernah datang kawasan tu, ataupun yang terbaik yang selalu lawat, even bantu masjid apa semua, tapi dia adalah seorang yang juga kuat kepada community church dia orang lah. Jadi pada pandangan Ustaz, kalau kita dalam dilema, memang 5 orang adalah non-Muslim yang mana kita pun tak tahu latar belakang, dan yang kita kenal juga yang kita tahu dia orang kuat kepada dia punya community Kristian. Jadi pada pandangan Ustaz, macam mana kita nak memilih antara mereka untuk jadi pemimpin kawasan tu? Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Pendapat peribadi saya, pilih yang paling beragama. So apa pun agama, kalau dia benar beragama, dia akan cuba untuk patuh kepada agama. So agama ni gaya hidup, cari hidup. Cari hidup itulah yang menyelamatkan. Malah orang-orang Kristian ni Allah sebut tentang, bawalah mereka bincang. Mereka dekat dengan kita. Terutamanya nanti bila Nabi Isa turun, orang-orang yang baik, orang-orang Kristian yang baik ni, dia memang hatinya memang nak beragama. Tinggal lagi, dia dapat maklumat yang dah di alter. Tapi kita nak sebut macam tu pun dia tak terima. Seolah-olah kita memperkecilkan agama dia. Sedangkan dia memang nak beragama, orangnya baik. So bila orang yang beragama ni, dia akan lebih baik, walaupun dia mendahulukan agama dia, tapi dia akan lebih baik, dia akan lebih bagus, dia akan lebih amanah.
So pilihlah yang beragama. Kita dah tak ada pilihan lain dalam kawasan kita. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, satu lagi maklumatnya, apa ni, calon ni yang beragama ni tetapi dia adalah daripada parti terbesar yang apa ni, tidak menyokong kepada apa ni, keislaman punya pentadbiran lah Ustaz. Okey. Bila bab parti terbesar, dia akan kembali kepada ayat apa nama, Allahumma malikul mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biadikal khair. Siapapun yang memerintah, parti apapun yang memerintah, kebaikan itu hanya datang dari Allah. Kebaikan itu hanya datang dari Allah. Katalah parti dia memang tak suka kepada agama. Sama macam Fir'aun, memang tak suka pada agama. Tapi adakah akhirnya Fir'aun menang? Tidak. Kamal Atatürk berjaya merubah landscape politik Turki daripada kerajaan khilafah kepada kerajaan sekular. Totally. Tapi adakah dia berjaya? Tidak. Tidak. So apa nak takut? Kebaikan itu datang dari Allah. Kalaupun dia berjaya memerintah, adakah dia berjaya? Tidak. Tidak. So jangan risau. Kita saja yang dimomokkan. Ni kalau dia memerintah nanti, kita cara beragama kita berbeza. Macam mana orang memerintah, cara hidup gaya beragama kita berbeza, kalau kita stick dengan keimanan, jaga diri kita, kekal bertakwa, hanya tak boleh pergi masjid, kita buatlah surau kita. Kan? So, dia tentang keimanan ni adalah tentang kerja peribadi. Kerja peribadi. Dan kerja peribadi ni perlu dilakukan secara beramai-ramai, amal jama'i. Dan akhirnya, agama rakyat itu bukan dilihat dari sudut siapa yang memerintah, tapi bagaimana rakyat itu boleh kekal beragama. Siapa pun memerintah, kalau rakyat kekal beragama, pemerintah tak boleh buat apa pun. Sebab pemerintah tu adalah hasil daripada rakyat dia. So bagaimana kepimpinan kita, pemimpin kita yang di atas tu sebenarnya cerminan kepada bagaimana rakyat di bawah. Cuba tengok Ali punya respon bila rakyat ditanya, "Hai Ali, kalau khalifah dulu elok je. Tenang je, aman damai. Bila kau perintah jadi cacat merba macam ni." Lalu Ali jawab, "Khalifah dulu memerintah, rakyat dia macam aku. Tapi waktu aku memerintah, rakyatnya macam kau." Kan? Pemimpin itu datang dari rakyat. So pemimpin yang naik adalah cerminan bagaimana rakyat di bawah. Kalau dalam banyak-banyak 30 juta rakyat Malaysia yang berfikiran baik, tulus, lembut, halus dan nak iman ini hanya 200 orang pun tak boleh menang. Suatu orang-orang yang faham agama, dia kena ambil tahu tentang pemerintahan. Bukannya gila kuasa. Tapi kalau dia tarik diri daripada pemerintahan, akhirnya tampuk pemerintahan hanya jatuh kepada orang-orang yang tak bertanggungjawab. Mahukah kita macam tu? Sebab rata-rata orang-orang yang mahu hidup beragama, dia cuba menjarakkan dengan aku tak mau ambil tahulah politik ni. Kotor, jahat, keji. Akhirnya yang mengisi ruang-ruang kekosongan itu siapa? Yang tak tahu agama. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz memberi pandangan yang boleh membuat kita keputusan untuk memilih. Terima kasih Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang waktu pukul 10.16, saya rasa kita boleh tutup kan Ustaz? Boleh.
Dan saya rasa tak perlu saya buat ulasan ni panjang lebar lagi sebab kita dah banyak ambil masa Ustaz dengan menjawab pelbagai soalan yang memang membuka mata dan minda jugalah. Dan kadang-kadang bukan kadang-kadang lah, tapi kadang-kadang memang pencerahan daripada Ustaz tu banyak membantulah dalam kita mendidik jiwa kita untuk memandu ke arah apa yang patut kita atau bukan terbaik gitu. Jadi dengan tu saya tutuplah majlis ni. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira buat Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim atas perkongsian ilmu dan sesi tadabbur yang mengesankan dan mendidik jiwa. Jazakumullahu khairan buat semua hadirin pecinta ilmu dan penyinfak istiqamah serta ibunda, Rosniati dan barisan pengurusan Gemah Nur Iman yang telah menjadi asbab penganjuran kuliah kita pada pagi ini. Semoga kefahaman ilmu dapat kita raih serta Allah berkati majlis pagi ini lalu memilih kita lagi untuk mengimarahkan kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Tuda dengan syarah berkitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah pada pukul 8 malam nanti insyaAllah. Saya Adik Irma binti Sukir, moderator bertugas mewakili pihak pengurusan Gemah Nur Iman. Memohon maaf atas khilaf dan kelemahan atas pihak kami dalam mengacarakan majlis ilmu di platform online ini. Bagi menangguhkan majlis yang penuh barakah ini, saya memohon Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dengan ini, saya akhiri bicara dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi, silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana fi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.